Sekarang pun BNPN tak layak memerintah. Kerajaan BNPN tidak layak lagi memerintah kerana tidak mampu menjaga kestabilan makanan asas rakyat. Kegagalan kerajaan menyebabkan kekurangan bekalan telur di pasaran, kata Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim Zizin. Menurut beliau, berdasarkan laporan media dan tinjauan di pasaran, Malaysia sedang mengalami kekurangan bekalan telur yang amat serius. Pasaraya Maidin mengalami kekurangan bekalan sehingga 60%. Tinjauan saya dengan pembekal memaklumkan bahawa mereka mengalami kekurangan sebanyak 30 hingga 40%. Tinjauan saya di pasar pula mendapati bahawa telur telah habis dijual sebelum tengah hari, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, oleh kerana telur sumber protein yang paling murah, rakyat Malaysia secara purata memakan sebiji telur sehari. Beliau meletakkan 4 faktor utama mengapa situasi ini berlaku. Pertama, kekurangan bekalan adalah disebabkan oleh kegagalan kerajaan memastikan bekalan mencukupi. Secara purata, Malaysia harus membekalkan 30 juta biji telur sehari ke pasaran. Menteri Mafi bertanggungjawab memastikan bekalan yang mencukupi, tetapi malangnya beliau gagal melaksanakan tanggungjawab tersebut. Beliau harus menjawab kepada rakyat mengapa gagal menjalankan tugas. Kedua, pemberian subsidi kerajaan tidak mencukupi. Kerajaan telah menetapkan harga siling telur pintu ladang ex-farm pada 37 sen. Kos pengeluaran sebiji telur adalah 43 sen. Subsidi kerajaan hanya 3 sen. Penternak rugi 3 sen sebiji. Maka penternak terpaksa mengurangkan bekalan untuk mengurangkan kerugian. Ketiga, kegagalan fungsi jawatankuasa jihad memerangi inflasi. Jawatankuasa ada 3 tanggungjawab penting, iaitu menetapkan harga siling, memperuntukkan keuangan subsidi dan penyaluran subsidi dengan efisien kepada penternak. Selepas menetapkan harga siling, jawatankuasa ini gagal memperuntukkan jumlah subsidi yang mencukupi, ujar Zizin. Menurut beliau, pemberian subsidi juga lewat sampai kerana proses permohonan subsidi penuh dengan kerenah birokrasi. Akibatnya, penternak kurang kepercayaan dan keyakinan kepada jawatankuasa ini. Dan keempat, kegagalan kerajaan membantu penternak menyebabkan lebih kurang 80 ladang ayam gulung tikar. Zizin membidas pihak kerajaan kerana gagal menyelamatkan ladang-ladang ayam supaya bekalan tidak terjejas. Kata Jurucakap Pertanian dan Komoditi Parlimen Parti Keadilan itu, tiada penternak, tiada makanan. Untuk rekod, Menteri Mafi Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Ahli Parlimen UMNO BN Beluran yang melompat ke bersatu dibantu oleh 2 orang timbalan menteri, iaitu Datuk Seri Haji Ahmad Hamzah, Ahli Parlimen UMNO BN Jasin dan Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, Ahli Parlimen PAS PN Pasir Putih. Tetapi mereka masih gagal menangani masalah kekurangan makanan ruji rakyat Malaysia. Berbanding dengan 2 orang menteri pada era Pakatan Harapan yang diterajui oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub dan timbalannya Sim Zizin. Mereka berjaya mengawal harga makanan dengan kerjasama Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail walaupun pada musim perayaan. Beliau seterusnya menyeru menteri-menteri dalam jawatankuasa jihad perangi inflasi supaya jangan asyik memikirkan pilihan raya. Mereka harus segera memanggil mesyuarat dan mencari penyelesaian pada masalah kekurangan bekalan telur ini. 32 juta rakyat Malaysia yang makan telur setiap hari sedang memperhatikan prestasi mereka. Undi di tangan rakyat. Menteri yang gagal akan kalah dalam pilihan raya, tegasnya. Malangnya, tarikh pilihan raya itulah yang mendominasi otak para pemimpin PN Barisan Nasional, termasuk yang berada di luar kerajaan. Perkara ini turut disuarakan oleh bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang secara terbuka menyokong desakan pemimpin UMNO agar pilihan raya umum diadakan segera. Beliau memperlekeh pimpinan PH yang mencadangkan agar mengelak daripada mengadakan pilihan raya pada musim monsun. Logiknya tentu mereka tidak sabar untuk bersaing bagi mendapatkan kembali kerajaan. Namun apabila mereka pula yang mendesak diperlewatkan, ia memberi petunjuk bahawa mereka belum bersedia atau suasana politik semasa belum memihak kepada mereka. PH masih belum bersatu sepenuhnya untuk berhadapan pilihan raya umum, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Kenyataan beliau itu bercanggah dengan pendirian naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang menegaskan bahawa rakyat hendaklah diutamakan, memandangkan menurut Jabatan Meteorologi, negara akan dilanda banjir pada hujung tahun ini. Bagaimanapun, Khairuddin berkata, negara memerlukan kestabilan politik yang pasti menyumbang kepada pengukuhan ekonomi.
Hubungan dalaman antara sesama kerajaan berjalan baik di atas nama keluarga Malaysia, namun kehangatan terasa apabila melibatkan keperluan dan hala tuju parti masing-masing. Justru menyegerakan pilihan raya lebih memihak kepada kepentingan rakyat dan negara, tegasnya. Demikianlah hujah Sonsang, seorang yang meletakkan ustaz di hadapan namanya. Sekarang pun Barisan Nasional, Perikatan Nasional sudah kucar-kacir dalam tadbir urus negara, khususnya berhubung menangani isu kos sara hidup yang tinggi dan inflasi. Justru apakah jaminan UMNO Barisan Nasional akan menjadi kerajaan yang baik jika takdirnya mereka memenangi pilihan raya umum ke-15, ekoran ramai rakyat tidak turun mengundi kerana banjir? Adakah kalian akan menggunakan helikopter untuk mengangkut pengundi-pengundi yang terperangkap di bumbung-bumbung rumah akibat banjir untuk pergi mengundi? Kebebalan apakah ini? Rakyat mungkin tidak akan mendapat gelaran burung hut-hut, tetapi rakyat bukan buta, tuli atau bodoh. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.